Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama dengan saya Zainal Arifin Ismail selama 1 jam dalam episod khas Majalah 3. Ini ialah kediaman rasmi Perdana Menteri Malaysia kedua Tun Abdul Razak di Pekan Pahang, dan ini adalah kediaman rasmi Perdana Menteri Malaysia ke-6 yang juga anak sulung beliau, Datuk Seri Najib Tun Razak, mewarisi legasi kepimpinan ayahandanya. Berusia 22 tahun, Datuk Seri Najib Tun Razak melakar sejarah apabila menjadi ahli parlimen paling muda dalam sejarah Malaysia. Kini genaplah 40 tahun beliau memimpin sama ada dalam bidang politik, pentadbiran negeri maupun negara. Episod khas Majalah 3 ini akan mengimbau pendakian, liku-liku dan cabaran yang dihadapi oleh anak kelahiran Pahang ini selama 4 dekad beliau berkhidmat kepada rakyat dan negara. Teruskan bersama Majalah 3 hingga ke akhir rancangan. Datuk Seri Muhammad Najib bin Tun Abdul Razak dilahirkan di Kuala Lipis, Pahang pada 23 Julai 1953. Ketika itu, ayahnya bertugas sebagai Setiausaha Kerajaan Negeri Pahang. Pemergian Tun Abdul Razak pada awal tahun 1976 masih segar dalam ingatan sebahagian rakyat Malaysia. Tetapi sebenarnya itulah saat yang menandakan bermulanya kerjaya politik seorang pemuda bernama Muhammad Najib bin Abdul Razak. 15 Januari 1976, jam 5.30 petang. Pesawat khas Boeing 707 dari London selamat mendarat di lapangan terbang antarabangsa Subang. Pesawat yang dinanti-nantikan oleh 12.5 juta rakyat Malaysia membawa kepulangan duka pemimpin negara terbilang yang sangat dicintai. Petang Khamis yang penuh hiba menyambut jenazah Allahyarham Tun Abdul Razak, Perdana Menteri Malaysia kedua. Allahyarham mengembuskan nafas terakhirnya pada 14 Januari 1976 pada usia 54 tahun setelah 3 minggu menjalani rawatan penyakit leukemia di London. Malam pukul berapa dengar radio Singapura. Kita tak ada lagi. Mula-mula Singapura tu ngaji. Lepas tu cerita Datuk makan. Murid sekolah menengah tu diam dengan saya. Tak tahu. Dia beritahu Tuan Najib Tun Razak meninggal. Saya marah ke dia. Mana? Saya marah ke dia. Saya tak percaya. Kemudian saya suruh dia pergi kedai. Tengok TV kedai tu dengar betul. Saya radio tu salah. Kemudian baru dia balik, dia kata betul. Bila dengar dalam hati tu, saya panggil rumah saya, kita pergi. Tolong. Cuba pekat. Orang pekan semua tak ada dah. Dah pergi ke. Pemergian yang mengejutkan kerana ketika Allahyarham berperang melawat penyakit leukemia, hanya doktor peribadinya sahaja yang mengetahuinya. Saya sungguh macam orang kata sedih lah. Sedih sangat sebabnya saya sungguh bekerja ni tu, saya jaga peribadi dia, jaga kesihatan dia kalau saya di luar negara. Jadi saya lah terpaksa jaga Tun Razak, menjaga ubat dia, apa makan minum dia, pakaian dia gitu. Jadi bila dah perkara ni terjadi, terasalah macam bapa saya yang meninggal. Assalamualaikum. Di rumah Dr. Latif Ya. Khabar, Zainal.
Ada. Majalah 3 Ketemerloh Pahang bertemu dengan insan yang pernah berjuang bersama Allahyarham Tun. Datuk Haji Abdul Latif Kantan kini berusia 93 tahun. Mula membabitkan diri dalam politik pada tahun 1945, beliau adalah setiausaha UMNO bahagian Pekan ketika Allahyarham Tun Razak menjadi Perdana Menteri kedua. Selepas memergian Tun, beliau antara orang lama yang banyak membantu pembabitan awal Datuk Seri Muhammad Najib bertatih ke dalam dunia politik di Pahang. Banyak cabaran yang dilalui bagi membuktikan bahawa pemuda berusia 22 tahun yang tiada pengalaman dalam bidang politik mampu menggantikan tempat ayahandanya sebagai pemimpin. Datuk Seri Muhammad Najib, anak sulung Tun Abdul Razak Hussein dan Tun Rahah Muhammad Noh. Setelah menamatkan pengajian di Universiti Nottingham, England pada 1974, beliau pulang ke tanah air dan bertugas di Petronas. Pada saya tak nampak. Tak nampak dia nak menyuruhkan Datuk Najib. Ialah tak nampak untuk dia aktif dalam politik bagi tempat dia ke apa tak. Tapi saya masih teringat lagi di satu hari semasa itu, setahun sebelum Datuk Seri Najib balik ke Kuala Lumpur yang habis belajar di luar negara. Dia tengah main golf dengan kawan-kawan dia, saya ikut dia. Dia bagi tahu saya, Deris, hari Sabtu ni bawa Najib pergi Pekan. Bawa dia pergi Pekan, melawat ke kampung-kampung, jumpa orang-orang kampung. Jadi saya pun tak tahu tujuan dia tu, tetapi saya bawa. Saya pergi bertiga dengan driver, dengan Datuk Najib, bawa dia ke kampung-kampung, daripada satu tempat jumpa orang kampung, pergi ke Pekan, seluruh Pekan tu pergi itu. Saya tak tahu, itulah memulanya. Tapi kan saya ingat Datuk Seri Najib pun tak tahu apa tujuan dia pun, itulah. Masjid Kampung Baru Kuala Lumpur. Pengerusi jawatan kuasa masjid, Datuk Idris Syahri Mat Aris, mula berkhidmat dengan keluarga Allahyarham Tun Razak pada tahun 1965. Ketika itu, Datuk Seri Najib baru berusia 12 tahun. Maka arwah Tun Razak ni dia Datuk Shah Bandar Pahang. Jadi apabila dia meninggal, jabatan itu pindah kepada anak dia yang sulung. Begitu juga arwah bapa Tun Razak dulu begitu juga. Bila meninggal, Tun Razak ambil. Jadi sebelum dikebumikan, Duli Yang Maha Mulia Sultan Pahang melantik jawatan itu kepada Datuk Seri Najib. Pelantikan itu memperlihatkan seorang lagi pewaris berdarah pembesar Pahang meneruskan legasi sebagai orang kaya Indra Shah Bandar yang ke-11. Seterusnya terpilih sebagai ahli parlimen termuda di Pekan ketika itu. Saya tak bersetuju sebab saya tak tahu dia politik dia. Ada minat politik, tak minat politik. Kalau dia jadi menteri, dia tak minat, nama Tun jatuh. Di usia 20-an, pastinya kemunculan Datuk Seri Najib sebagai pengganti menggusarkan mereka yang lebih senior dalam arena politik di Pahang. Saya uji, saya bawa kawasan saya. 2 hari, 2 malam tu dia terus 2 hari bekerja je. Berhenti sampai ke hotel pukul 8 malam. Besok pagi pergi melawat saya. Kemudian balik ke hotel, terus balik ke Mesing. Jadi dia tak mandi apa malam. Dia cuma mandi malam pukul 8 malam. 9 malam baru mandi air laut dia. Besok pagi pukul 6 motor nak balik ke Mesing. Jadi dia tak ada rehat. Sampai ke Mesing tak boleh masuk ke Mesing. Air surut. Berjam-jam di tengah laut. Lepas tu pergi darat, saya tanya macam Datuk. Saja. Suka, senang. Senang, tak ada apa. Tak penat, tidak ada. Jadi saya rasa dia boleh. Itu memang saya uji, tengok kebolehan dia. Yang dia boleh. Kebolehan dan kewibawaan Datuk Seri Najib itulah yang melayakkan beliau memegang jawatan Timbalan Menteri Tenaga Telekom dan Pos pada usia 24 tahun, sekaligus mencatat sejarah sebagai Timbalan Menteri paling muda. Pekan Pahang.
Kampung Kalong, Pekan. Kami bertemu dengan Haji Abdul Majid Muhammad atau lebih dikenali sebagai Cikgu Majid. Berusia 87 tahun, dia antara orang lama di kawasan Pekan yang sentiasa memberi sokongan sejak mula Datuk Seri Najib diberi kepercayaan untuk membela nasib rakyat. Yang saya tak lupa je, saya tak boleh tidur. Mula-mula sekali yang saya cerita dia dalam tidur sebilik ini tu. Sampai nak buang air kecil pun saya bertahan. Kenapa? Itu sejarahnya. Kenapa? Bimbang dia orang, mana dia pernah masuk kampung. Orang kampung masa itu, bila kata anak Tun Razak je, orang kampung memang, orang tak pernah tengok kan, keluar. Masuklah orang asli apa begitu begini. Ramai maksud tu? Ramai. Oh, nak tengok anak Tengok anak Tun Razak. Datuk Seri Najib memang dia bahasa Melayu dia kurang sikit. Bukan tak boleh bercakap, boleh. Tetapi kurang sikit. Masa itu dia nak merasmikan yang pertama mesyuarat PIBG, Mesyuarat Agung PIBG di sekolah dari Pekan tu. Jadi saya dengarlah mula dia nak berucap tu. Jadi bila dia berucap tu, saya termasuk malu. Saya masuk dalam kereta. Jadi driver tanya, apa pasal? Tak ada. Tak boleh dengar dia bercakap. Itulah mulanya. Tetapi Alhamdulillah, dia tahu dia punya kelemahan tu. Apabila balik Kuala Lumpur, dia mulai belajar bahasa Malaysia balik dan belajar baca Jawi. Seorang profesor daripada universiti mengajar dia lah. Seminggu 2 kali begitu. Alhamdulillah, sampailah dia fasih dan begitu juga sampai sudahnya dia pun boleh membaca Jawi. Berdiri di atas landasan perjuangan yang sama dalam UMNO, Cikgu Majid sehingga kini masih setia berkhidmat demi parti. Apabila dia nak bertanding je, memang saya yang dicari, tak ada orang lain. Kadang jadi wakil calon, jadi penyokong, pencadang. Tiap kali dia bertanding. Sehingga sampai hari ini. Di sinilah segala-galanya bermula. Bilik gerakan UMNO ini menjadi saksi kepada perjuangan di bawah pimpinan Tun Razak dan kemudiannya Najib dekad demi dekad. Biarpun bilik gerakan lama ini sudah bertukar wajah menjadi sebuah pejabat, di sini tersimpan 1001 kenangan setiap kali berlangsungnya pilihan raya. Cikgu Majid, orang yang dipercayai Datuk Seri Najib untuk menjaga bilik sulit ini ketika itu. Pada tahun 1982, Datuk Seri Najib Razak memenangi pilihan raya umum di Bandar Pekan dan kemudian dia diangkat menjadi Menteri Besar Pahang sehingga tahun 1986. Ada orang kata Datuk Najib ni berjaya dengan politik sebab menumpang nama Tun Razak. Tidak. Bukan kerana itu. Sebab ketokohan dia tu. Memang susah nak maju ke Pahang pada masa itu. Dan Pahang pun duit tak ada masa itu. Tak maju, tak nak maju, tak ada duit lah. Jadi susah. Jadi dia ambil alih dia Tun Najib, nampaknya ada pembangunan Pahang. Jadi boleh dia maju ke Pahang. Pada usia 29 tahun, Datuk Seri Najib menjadi Menteri Besar Pahang yang ke-12. Muda dan berpotensi. Itulah Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak pada dekad kedua perkhidmatannya kepada negara. Ketika pilihan raya umum 1986, beliau berusia 33 tahun. Dari kerusi Dewan Undangan Negeri, Datuk Seri Muhammad Najib kembali semula ke kerusi Parlimen Pekan. Selepas menjadi timbalan menteri dan menteri besar, penggal yang baru ini menyaksikan Datuk Seri Muhammad Najib dilantik sebagai menteri penuh.
Dan sesuai dengan usianya yang muda dan penuh dengan potensi, beliau diamanahkan untuk mengepalai Kementerian Belia dan Sukan. 10 tahun yang kedua ini juga melihat bagaimana ahli Parlimen Pekan ini mengorak langkah besar dalam kepemimpinan pemuda UMNO. Dilantik sebagai Menteri Belia dan Sukan pada 1986, Datuk Seri Najib menggalas tugas besar ketika itu untuk mengembalikan kegemilangan sukan negara. Mutu sukan di negara ini begitu tinggi suatu masa dulu kerana dasar yang diamalkan sejak masa sebelum Perang Dunia Kedua. Darurat diisytiharkan pada pertengahan tahun 48. Pada awal tahun 49, negara ini muncul sebagai juara dunia dan berjaya mempertahankan kedudukannya pada 52 dan 55. Datuk Seri Najib mahu keunggulan skuad badminton Piala Thomas negara ketika itu dijadikan inspirasi oleh atlet sukan yang lain. Pada 1988, beliau memperkenalkan dasar sukan kebangsaan bertujuan mengangkat tahap pencapaian sukan negara ke peringkat yang lebih tinggi. Hasilnya, Malaysia mencipta sejarah dalam Sukan SEA Kuala Lumpur 1989 dengan pencapaian 67 pingat emas, prestasi terbaik negara ketika itu. Sukan cukup dekat di hati Datuk Seri Najib. Meskipun telah melepaskan portfolio Menteri Belia dan Sukan lebih 2 dekad lalu, komitmen beliau kepada sukan cukup dikagumi. Lebih-lebih lagi, setelah menjadi pemimpin nombor 1 negara, sokongan beliau menjadi inspirasi untuk mencipta kejayaan demi kejayaan. Kepimpinan dan kepribadian Datuk Seri Najib sentiasa menjadi pemerhatian pelbagai pihak termasuk pengkaji politik dan ahli akademik. Bagi Datuk Dr. Chamil Waria, Ketua Pegawai Eksekutif Institut Akhbar Malaysia, kejayaan Datuk Seri Najib dalam pendakian ke puncak kepimpinan negara sering disalah tafsirkan. Datuk Dr. Chamil mengikuti secara dekat perjalanan politik Datuk Seri Najib sejak 30 tahun lalu. Beliau berpendapat meskipun Datuk Seri Najib berasal daripada keluarga elit, ibarat dilahirkan dalam dulang emas, kejayaan beliau adalah atas kegigihan sendiri selangkah demi selangkah. Datuk menyebut 3 sifat peribadi beliau tadi, iaitu beliau seorang yang tawakal dengan ketentuan Allah. Kedua, beliau seorang yang rasional. Ketiga, beliau seorang yang setia terhadap perjuangan. Baik. Antara ketiga-tiga ini atau ketiga-tiganya, bagaimanakah ia mempengaruhi Datuk Seri Najib dalam beliau memimpin jadi seorang Perdana Menteri ataupun dalam membuat keputusan yang membabitkan rakyat? Saya lihat bahawa Datuk Seri Najib ini bermula dari bawah. Dia tidak bermula daripada atas. Dan daripada bawah, beliau naik selangkah demi selangkah sehinggalah ke puncak. Kan? Dan di sinilah saya lihat bahawa dia tidak mengejar jawatan. Kan? Misalnya menjadi Ketua Pemuda. Beliau hanya menawarkan diri menjadi Ketua Pemuda apabila dia berlaku kekosongan dalam jawatan tersebut. Apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim bertanding menjadi Naib Presiden. Jadi dia menawarkan diri dia. Saya rasa dia tahu bahawa dengan menyerahkan diri dia kepada takdir, beliau lebih senang untuk berfikirlah. Tak payah untuk skimming, untuk menubuhkan kelompok untuk mendapatkan jawatan. Dekad kedua juga menyaksikan pendakian Datuk Seri Najib dalam hierarki UMNO sehingga menjadi Ketua Pemuda, seterusnya Naib Presiden paling kanan. Beliau juga seorang yang cukup setia kepada kepimpinan tertinggi parti. Kesetiaanlah yang membentuk UMNO begitu kuat daripada dulu sampai sekarang. Kesetiaan kepada kepimpinan dan perjuangan. Dan beliau terbukti setia apabila misalnya pimpinan Tun Dr. Mahathir dicabar oleh Tengku Razali pada tahun 87, beliau setia kepada kepimpinan Datuk Seri Mahathir. Beliau boleh memilih untuk menyokong Tengku Razali, tapi beliau percaya bahawa waktu itu UMNO akan kuat bersama jika beliau bersama Tun Mahathir. Jadi kesetiaannya adalah kepada Tun Mahathir
kerana beliau percaya Tun Mahathir boleh memperjuangkan kepentingan Melayu. Dalam pemilihan yang perlu beliau lakukan, beliau memilih untuk berada dengan pasukan di mana beliau perlu menunjukkan kesetiaan kepada pemimpin tersebut. Jadi kesetiaan itulah yang menjadi teras kekuatan kepada beliau, walaupun ramai menyatakan bahawa beliau menunggu sehingga ke saat akhir untuk membuat keputusan sama ada mahu menyokong tim A ataupun tim B pada peristiwa pemilihan 1987. Dalam banyak kenyataan yang telah beliau keluarkan, beliau katakan bahawa keputusan tidak dibuat di saat-saat akhir, tetapi keputusan dibuat berdasarkan kepada kesetiaan kepada pemimpin yang menerajui kerajaan ketika itu. Datuk Seri Najib tidak mengambil kesempatan di atas krisis dalaman UMNO untuk kepentingan peribadi. Malah, pendakian beliau dalam hierarki UMNO berlaku dalam suasana harmoni dan tepat pada masanya, membolehkan beliau bertahan dalam politik sehingga kini. Mana-mana pemimpin sekalipun akan berhadapan dengan konflik, tapi kemampuan untuk bertahan selama tempoh ini bukannya dapat dilakukan oleh mana-mana pemimpin, dan saya rasakan kekuatan adalah berdasarkan kepada beliau sendiri menjadi seorang pemikir politik yang diatur strateginya, dan sudah pasti dalam kedudukan hari ini dengan pelbagai informasi yang boleh tersebar dengan luas, beliau masih dapat bertahan. Kejayaan Datuk Seri Najib mengharungi cabaran politik sedikit sebanyak dibantu oleh pengalaman beliau ketika memimpin beberapa kementerian termasuk Kementerian Pertahanan. Ini diakui oleh Jeneral Tan Sri Muhammad Hashim Muhammad Ali Bersara, bekas Panglima Angkatan Tentera Malaysia. Najib sebelumnya itu Menteri Belia dan Sukan dilantik sebagai Menteri Pertahanan. Nah, ini ayahnya dulu Menteri Pertahanan. Nah, sehingga anak ni pula jadi Menteri Pertahanan. Saya lah boleh katakan, dan juga yang lain pegawai-pegawai tinggi, semua dulu kenal ayah ni, Tun Razak ni. Berkhidmat sama dengan dia. Sekali mendengarkan anak dia nak jadi Menteri Pertahanan, Allah, bukan kata lega hati, senang hati. Pasal apa? Budaya ni, the Razak family itu bukan. Kami dah biasa. Bukannya itu. Semasa menjadi Menteri Pertahanan, Datuk Seri Najib cukup menitik beratkan soal masa depan dan kebajikan anggota tentera. Beliau juga meningkatkan keupayaan Angkatan Tentera Malaysia melalui pemerolehan aset-aset termoden dan strategik. Budaya kami di dalam Angkatan Tentera itu memang nak katakan tetap gitu, iaitu we don't care who the leader is, but we always taat kepada dia, ikut. Saya tidak pernah sekali-sekali pun sebagai Panglima Angkatan Tentera tengok Najib marah ataupun angry lah kata orang, tak pernah. Kalau sesuatu yang dia tak senang hati itu, dia akan bagi tahu secara yang sopan kepada kita semua, kadang-kadang secara seluruh ke. Itu dia. Kami sebagai panglima-panglima itu faham apa dia itu. Pada 1995, Datuk Seri Najib dilantik pula sebagai Menteri Pelajaran. Sistem pendidikan negara ketika itu melalui perubahan besar termasuk pengenalan Akta Pelajaran 1996. Sistem pendidikan bertaraf dunia diperkenalkan, khususnya di peringkat universiti, menerusi beberapa pendekatan baharu seperti program berkembar, franchise dan enrolment pelajar dari luar negara. Kita merasakan bahawa universiti awam ni tak boleh mengambil pelajaran termasa yang besar kerana kita mempunyai kota, iaitu cuma membenarkan 5% sahaja universiti awam kita mengambil pelajar-pelajar luar negara pada peringkat ijazah pertama. Untuk mendapatkan lebih ramai pelajar asing ini, maka pihak swasta IPTS ini telah menawarkan pelbagai kursus yang berdaya saing. Bukan sahaja kursus itu ditawarkan oleh kolej atau universiti berkenaan, tetapi Datuk Seri juga telah memperkenalkan konsep 3.0,
2.1, 1.3 lah, macam-macam kombinasi, supaya pelajar-pelajar ini mempunyai kemudahan. Di samping datang ke Malaysia, mereka juga boleh mengakhiri pengajian di negara luar. Kaedah ini agak kreatif. Pada dulunya banyak orang mengatakan kenapa kita adakan sistem sebegini. Nanti pelajar itu tak mantap, kita kata tak masak, tak mature kan. Tapi akhirnya banyak negara di rantau ini telah meniru konsep kita. Konsep twinning, konsep franchise. Jadi ini satu idea yang agak kreatif yang dilakukan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri. Pada asalnya kita melihat dari segi isu ekonomi. Kerana masa itu isu kawat. Isu ramai parents yang tak boleh hantar anak-anak mereka keluar negara. Tetapi mereka ni nak degree daripada luar negara. Jadi satu inisiatif yang saya rasa yang agak baik ialah menggunakan konsep twinning inilah. Transformasi pendidikan yang diasaskan Datuk Seri Najib 2 dekad lalu menjadi pemangkin dalam melahirkan modal insan yang memenuhi aspirasi pembangunan negara untuk dekad-dekad mendatang. ...1996 bermulanya dekad ketika Datuk Seri Najib Tun Razak menggalas tanggungjawab. Pada 1996, berlangsungnya pemilihan UMNO yang menyaksikan beliau mendapat undi paling banyak untuk jawatan naib Presiden UMNO. Pada dekad itu juga, beliau mengepalai 2 kementerian penting, Kementerian Pelajaran dan Kementerian Pertahanan. Dan pada 2004, beliau dilantik sebagai timbalan Perdana Menteri oleh Perdana Menteri ketika itu, Tun Abdullah Ahmad Badawi. Dalam pemilihan naib Presiden UMNO pada 1996 dan seterusnya pada tahun 2000, Datuk Seri Najib menang dengan menduduki tempat teratas. Beliau memasuki gelanggang politik ketika usia masih mentah 22 tahun. Datuk Seri Najib seterusnya mendaki hierarki UMNO secara berdikit-dikit selama 33 tahun sebelum menduduki kerusi nombor 1. Kejayaan beliau adalah hasil usaha sendiri, jauh sekali datang bergolek dengan menumpang nama dan legasi keluarga Tun Razak. Beliau masuk politik bermula di peringkat akar umbi sebagai ahli parlimen di peringkat bahagian dalam UMNO. Kemudian beliau naik satu tangga dan seterusnya. Jadi kalau pimpinannya tidak diterima oleh rakyat di peringkat parlimen dan juga di peringkat parti dalam UMNO, dan jangan lupa Barisan Nasional. Jadi Barisan Nasional ini mewakili akar umbi. Jadi itu sebab saya katakan mungkin dia lahir dalam dulang emas, tetapi sebagai pemimpin beliau lahir dalam kancah rakyat. Meskipun Datuk Seri Najib dilahirkan dalam keluarga ternama, beliau tidak kekok turun padang untuk menyelami denyut nadi rakyat. UMNO adalah parti rakyat yang ditubuhkan sebagai wadah perjuangan orang Melayu. Lantaran itu, beliau menginsafi betapa perjuangan asas inilah menjadi agenda setiap ahli parti di setiap pelusuk negara. Beliau juga percaya UMNO akan terus berjaya jika ahlinya bersatu dan setia kepada kepimpinan. Sifat pribadi yang beliau bina selepas beliau memegang jawatan di dalam politik dan juga dalam kerajaan. Dan saya lihat di sini bahawa antara yang dibina ialah bagaimana beliau cuba memahami sistem politik Malaysia, menghormati institusi. Dan yang paling penting saya rasa ialah bila dia mendakap sesuatu, bisa menjadi ahli UMNO, yang difokuskan adalah kesetiaan terhadap perjuangan. Datuk Seri Najib juga diakui sebagai seorang pemimpin yang senantiasa bersikap tenang, budiman serta teliti dalam pertimbangan ketika menghadapi apa jua keadaan. Seorang yang rasional, dia tidak akan mudah melatah apabila berlaku masalah. Seorang yang rasional akan lebih percaya kepada angka-angka misalnya. Dan ini terbukti dalam ucapan-ucapan beliau di UMNO. Beliau banyak memberikan perangkaan untuk menyokong atau menyampaikan mesej kepada khalayak dia, itu para perwakilan. Ketika Datuk Seri Najib menjadi Menteri Pelajaran dari 1995 hingga 1999, beliau memperkenalkan Akta Pendidikan 1996. Menerusi akta ini, status quo kewujudan Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan SRJK dan Sekolah Vernakular diperakukan.
semasa Datuk Seri Najib menjadi Menteri Pendidikan pada tahun 1996 khususnya dan 1997, beberapa akta telah dibangunkan. Akta-akta ini ialah untuk memastikan bahawa lebih ramai pelajar-pelajar kita mempunyai peluang memasuki universiti ataupun pengajian tinggi. Khususnya Akta Pendidikan Tinggi Swasta, IPTS Act 555 ini memberi satu landscape baru dalam pendidikan tinggi, yang mana pihak swasta juga mampu menubuhkan institusi pendidikan, dan dengan adanya institusi pendidikan ini lebih ramai pelajar-pelajar kita yang boleh masuk universiti. Kalau dulunya bergantung pada universiti awam. Pendidikan teknikal dan vokasional turut diberi keutamaan demi mewujudkan modal insan berkemahiran tinggi untuk masa hadapan. Saya masih ingat apabila Yang Amat Berhormat minta kita kaji tentang sistem pendidikan di Jerman menggunakan konsep Fachhochschulen. Ini kita bawa untuk Kolej Universiti Teknikal kita supaya mampu kita menghasilkan modal insan ataupun pekerja yang bukan untuk duduk di dalam ofis, tetapi untuk melakukan kerja dalam workshop, dalam apa sajalah yang dapat menyokong kepada keperluan teknikal di negara kita. Setelah berkecimpung dalam politik selama 28 tahun, Datuk Seri Najib melangkah setapak lagi menjadi orang nombor 2 dalam kerajaan. Peralihan kepimpinan yang menyaksikan pelantikan beliau sebagai timbalan Perdana Menteri berlaku secara teratur. Beliau adalah gandingan paling layak untuk memimpin negara bersama Perdana Menteri ketika itu, Tun Abdullah Ahmad Badawi. Ketika beliau dilantik menjadi timbalan Perdana Menteri pada tahun 2004, semua itu berlaku kerana Tun Abdullah Ahmad Badawi sudah menjadi Presiden Parti dan juga menjadi Perdana Menteri. Jadi sekaligus ruang itu terbuka kepada beliau untuk menggunakan platform jawatan ataupun portfolio itu untuk mengembangkan pendakian politik beliau. Jadi saya percaya dalam kedudukan itu beliau tidak pernah sama sekali memijak kaki sesiapa sekalipun untuk mendapatkan pangkat, jawatan ataupun kedudukan, tapi kesemua itu jatuh pada tempatnya berdasarkan kepada ruang yang terbuka dan juga pengalaman beliau itu saya rasakan sebagai seorang pemikir politik dengan sendirinya, sebagai seorang strategis dengan sendirinya. Mungkin itulah yang telah digunakan pakai dalam sifat berhati-hati beliau untuk memastikan itu sama sekali tidak akan menggugat populariti beliau sebagai seorang pemimpin. Rakyat memerlukan pemimpin. Begitulah sebaliknya, saling memerlukan antara satu sama lain. Agenda mendahulukan rakyat menjadi intipati kepimpinan Datuk Seri Najib dalam dekad seterusnya. 3 April 2009 dicatat dalam sejarah politik dan pentadbiran negara sebagai tarikh peralihan kuasa dari Tun Abdullah Ahmad Badawi kepada Datuk Seri Muhammad Najib sebagai Perdana Menteri. Beberapa hari sebelum itu, Datuk Seri Najib mengambil alih kepimpinan UMNO sebagai Presiden yang ke-7. Bermula dari tarikh 3 April itulah, Perdana Menteri Malaysia ke-6, Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak, mula mensasarkan rakyat sebagai paksi pencapaian beliau. Usaha mensejahterakan rakyat, membangunkan sosial dan ekonomi diberi keutamaan. Pelbagai pelan transformasi turut diperkenalkan, antaranya pelan transformasi kerajaan, transformasi ekonomi, model ekonomi baru, perancangan Malaysia ke-10. Di peringkat serantau pula, beliau menjadi pengantara dalam perjanjian damai di Filipina. Di peringkat dunia, beliau melawat zon konflik Israel-Palestin di Gaza. Semua ini menggambarkan kesungguhan Datuk Seri Muhammad Najib sebagai pemimpin nombor 1 negara. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi wa billahi wa tallahi. Saya Muhammad Najib bin Tun Haji Abdul Razak. Petang Jumaat 3 April 2009, satu tarikh bersejarah. Perdana Menteri Malaysia yang ke-6, Datuk Seri Muhammad Najib Razak mengangkat sumpah jawatan di hadapan Yang di-Pertuan Agong Tuanku Mizan Zainal Abidin. Majlis diakhiri dengan doa memohon restu agar negara terus aman, makmur dan progresif di bawah pentadbiran Perdana Menteri yang baharu.
Setelah 33 tahun melalui pelbagai dugaan dan pengalaman, Datuk Seri Mohamad Najib Tun Razak kini berada pada jawatan nombor 1 di dalam UMNO dan kerajaan. Selain memegang jawatan Perdana Menteri, Datuk Seri Najib juga memikul tugas Menteri Kewangan. Portfolio ini telah disandang beliau sejak September 2008. Menunjukkan bahawa apa yang dilakukan oleh kerajaan ini ialah untuk memberi keselesaan pada rakyat di mana di bawah satu bumbung mereka boleh dapat pelbagai perkhidmatan. Demikian juga Dan pada pembentangan bajet saban tahun, pelbagai projek yang mensasarkan keselesaan rakyat terus diberi keutamaan. Umpamanya dalam bajet 2010, peruntukan untuk Klinik 1 Malaysia diumumkan Perdana Menteri. Hari ini, lebih 50 buah Klinik 1 Malaysia telah beroperasi di negara ini termasuk di pedalaman Sabah dan Sarawak. Pada peringkat global, terutama dalam isu kemanusiaan, suara Malaysia terus lantang. Setelah saban tahun Malaysia menyuarakan ketidakadilan yang menimpa rakyat Palestin, pada 2013, ketua kerajaannya membuat keputusan berani untuk melihat sendiri derita umat Islam di Gaza. Sumbangan yang telah dimainkan oleh Malaysia di bawah Datuk Seri Najib yang sebetulnya sangat besar. Termasuk juga kita mengambil langkah untuk mendekati dua puak Palestin yang bertelagah, Hamas dan juga Fatah di bawah PLO, yang sebelum ini kita tahu bahawa mereka mempunyai musuh yang sama, iaitu berdepan dengan Israel, tetapi malangnya mereka berpecah. Dan akibat daripada itu mereka sukar untuk melawan menghadapi musuh mereka yang telah merampas tanah mereka, membunuh rakyat mereka. Sebaliknya mereka terpaksa bertarung sesama sendiri. Tapi pendekatan Malaysia mengambil satu langkah untuk tidak memihak kepada mana-mana pihak ini, sama ada Hamas ataupun PLO, Fatah, tapi sebaliknya kita mengambil pendekatan berbaik-baik dengan kedua-dua pihak dan dalam masa yang sama menyeru supaya mereka ini dapat bekerjasama untuk kebaikan rakyat Palestin yang sudah 50 tahun lebih, sejak tahun 48 lagi berdepan dengan satu keadaan yang sangat-sangat menyayat hati. Biarpun dikritik oleh banyak media di Amerika Syarikat, lawatan ini cukup bermakna untuk seluruh rakyat Malaysia. Saya kira di sinilah terletaknya peranan yang telah dimainkan oleh Malaysia di bawah Datuk Seri Najib dalam menghadapi keadaan ini. Jadi saya kira ini satu perjuangan yang Malaysia patut teruskan. Selain daripada usaha-usaha Malaysia terlibat dalam memperdamaikan puak-puak yang bertelagah, misalnya dalam kes di Filipina umpamanya minoriti Islam di Mindanao umpamanya telah kita ajak untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi dengan kerajaan Filipina secara berunding, dan Malaysia menjadi broker, Malaysia menjadi broker pada perdamaian itu bagi membolehkan keamanan diwujudkan di wilayah bergolak tersebut di Mindanao, sehingga akhirnya orang Islam boleh kembali meneruskan kehidupan mereka secara normal. 2015, Malaysia mengambil alih tugas pengerusi ASEAN. 2015 juga, Kuala Lumpur berjaya menterjemahkan aspirasi komuniti ASEAN dan komuniti ekonomi ASEAN sekaligus menghapuskan kekangan perdagangan antara ahli. Melaksanakan cukai barang dan perkhidmatan, GST memerlukan keberanian politik. Walaupun menerima tentangan, Datuk Seri Najib yakin GST membolehkan kerajaan menghadapi ketidaktentuan ekonomi dunia pada masa ini. Cukai pendapatan maksimum dikurangkan. Saya masih ingat lagi pada tahun 80-an lagi, sudah ada ura-ura mengatakan negara Malaysia akan melaksanakan cukai tokok nilai ataupun value added tax. Tetapi malangnya tidak ada keberanian politik ketika itu untuk melaksanakan satu cukai yang moden dan komprehensif. Kita cuma sekitar main di tepi-tepi pantai sahaja. Tetapi yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Mohamad Najib adalah pemimpin yang pertama yang mula masuk ke laut dalam.
bekas Ketua Pengarah Unit Perancang Ekonomi Negara, Tan Sri Dr. Sulaiman Mahbub, sewaktu dalam jawatan banyak membantu Perdana Menteri dalam membentuk dasar ekonomi negara. Beliau yang berhormat untuk melancarkan dasar model ekonomi baru adalah satu tindakan yang tepat dan sampai masanya. Kerana kita dah majukan negara, dengan usus yang sebelum ini kita lakukan misalnya pembangunan infrastruktur, human capital dan sebagainya. Tapi kita terperangkap dengan apa dipanggil middle income trap. Kekangan pada pendapatan tengah, kumpulan pendapatan per kapita yang kumpulan tengah. Ini tak cukup. Jadi kita mesti buat tindakan-tindakan baru yang melonjakkan negara kepada tahap yang lebih tinggi. Pembaharuan ekonomi, kewangan dan fiskal yang dilaksanakan sejak beberapa tahun lalu telah mengukuhkan daya tahan ekonomi domestik dalam menghadapi cabaran. Tan Sri Dr. Sulaiman Mahbub mengakui tindakan yang diambil Datuk Seri Najib amat berani. Dalam tempoh beliau sebagai Perdana Menteri Kewangan juga, ada 2-3 perkara yang beliau telah ambil tindakan secara berani. Misalnya saya cakap tadi, untuk buat rasionalisasi kepada subsidi minyak. Ya? Itu perkara yang penting walaupun tak popular. Dan juga beliau juga telah melaksanakan GST, itu tindakan berani yang dulu kerajaan dulu tunda. Yang baru ini beliau juga menandatangani TPPA. Ini pun satu tak popular, tapi kita terpaksa melaksanakan. Pasal kita negara berdagang, trading nation. Jumlah perdagangan lebih kurang 200% satu masa. Sekarang mungkin dah 170% daripada gross domestic product. Tapi kita pasal berdagang. Kerana berdagang itu memberikan market. Bila market berkembang, maknanya production boleh berkembang. Menjadi ketua kerajaan dalam sebuah negara yang berbilang kaum seperti Malaysia, satu tugas yang mencabar. Bahkan dalam ucapannya pada Perhimpunan Agung UMNO, Datuk Seri Najib sentiasa menegaskan bahawa pimpinan serta perjuangannya bukan hanya mewakili satu kaum sahaja. 我认为在这个独立将近60年，并由多个种族共同组成的国家里，全民的团结呢是最重要的基础。因此呢，我绝对认同历任首相或政府把国民团结列为重要的议程的做法。尤其呢是现任首相拿督斯里纳吉，他更呢把这个国民团结不分你我的意义，通过呢他所倡议的一个马来西亚的理念。我希望首相呢能够继续秉承和坚持一个马来西亚的中庸治国的理念，它呢是促进全民团结、亲善、和谐的治国方案，绝对适合在多元国情的马来西亚的全面落实和执行。Setelah 40 tahun berada dalam pentadbiran dan politik, Datuk Seri Najib Razak sebagai Ketua Parti dan Kerajaan mengajak UMNO membawa negara ke tahap yang lebih jauh. Beliau pernah melahirkan impian untuk melihat UMNO terus menjadi parti yang menerajui kesejahteraan rakyat untuk selamanya. Kita orang-orang UMNO mesti berhijrah ke arah lebih baik sebagai penawar kepada luka-luka bangsa, sebagai platform pada perjuangan masa depan dan menjadi parti berguna kepada anak cucu dan keturunan kita, bukan sekadar untuk tempoh 50 tahun atau sekurun lagi, bahkan untuk tempoh yang lebih panjang dari itu.